Apabila Sarawak menubuhkan Sarawak Coast Guard, saya difahamkan kerana saya membawa perkara ini dalam kabinet. Sudah mendapat kelulusan ke tidak, saya difahamkan bahawa kelulusan sudah dapat. Tapi Sarawak Coast Guard ditubuhkan bukan untuk keselamatan, bukan untuk berperang, tapi untuk pengawasan, penyelamat dan sebagainya. Dia punya areas of jurisdiction sikit saja. Dia tidak dapat sampai pergi 20-30 batu ke laut. Dia dekat saja. Dan satu di antaranya adalah apabila berlaku musibah seperti ini, mereka boleh dibawa bersama. Tapi saya difahamkan ada masalah sedikit. Masalah sedikit dengan agensi yang lain yang terlibat dalam penjagaan pengawalan laut. Di sinilah kadang-kadangnya apabila saya bertanya hari pertama tu, di manakah Sarawak Coast Guard? Karena saya tahu kerajaan negeri, kalau tak silap saya, membelanjakan lebih 80 juta untuk beli bot-bot tersebut. Dan kalau mereka bot itu hanya di jeti, tidak guna. Itu membuangkan duit rakyat. Jadi sebab itulah saya selidik dan saya dapati bahawa ada sedikit yang perlu diperhalusi. Yang mana perlu kerajaan pusat, khasnya Kementerian Dalam Negeri dan kerajaan negeri perlu perhalusi. Kalau kita perlu bawa perkara ini dalam rangkaian negotiation kita dengan kerajaan pusat, silalah bawa. Karena niat kerajaan negeri bukannya untuk bertembung, bukannya untuk mencari masalah dengan negara-negara luar. Tujuan kita menubuhkan agensi-agensi seperti ini kerana kita tahu lebih kepada pengawasan, lebih kepada pengawalan, lebih kepada untuk membantu apabila berlaku musibah. Niat saya bukannya nak memarah mana-mana. Kerana kita semua, saya menghargai apa yang telah disumbang oleh semua agensi, baiknya agensi pusat, agensi negeri, baiknya bomba dan penyelamat, maritim dan yang lain-lain. Kita menghargai. Dan sebab itu saya mengatakan terima kasihlah kepada semua. Memang harapan kita yang perkara macam ini, nyawa manusia. Dalam SAR, Search and Rescue, yang mana saya juga pernah mengikuti kursus macam itu. Sekiranya SAR laut, dia ada SAR dalam gua, SAR dalam hutan, yang hilang dalam SAR di bukit, yang pergi naik bukit hilang. Kalau SAR di laut ini, yang paling utama, the first 24 hours. Sebab itulah apabila kapal karam hilang di laut, fokus di manakah tempat tersebut. You narrow it down and try to look at that area. Sebab itu saya menegur hari itu. Saya menegur pada hari Ahad. Kapal hilang hari Sabtu. Hari Ahad, kenapa hari Sabtu SAR diberhentikan pada 6.30? Walhal baru buka pukul 4. 2 jam lebih kurang sudah tutup. Saya bertanya, bukan nak mempersoalkan, tapi hanya saya yang juga turut dalam kursus SAR sebelum ini. Pernah saya. I'm a qualified diver. I'm a qualified search and rescue. Menyelam. Saya tahu juga. Lesen saya bukannya lesen sebarangan. It is NAWI punya lesen. Bukannya PADI punya lesen. Saya tahu. Saya pernah pergi kursus-kursus seperti ini. Sebab itu saya mau. Bukannya kerana keluarga. Tapi harapan saya perkara macam ini menjadi satu pengajaran kepada semua. Supaya kita dapat mengemblingkan tenaga dan membantu. Sekiranya berlaku lagi masalah-masalah seperti ini, kita dapat semua agensi bersama-sama. Jangan kira, ini kawasan saya, teritori saya, bidang kuasa saya. Kamu tidak boleh sini. Tidak boleh macam itu. Yang penting, nyawa yang perlu kita selamatkan.